Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our group want to present the corporate social responsibility Shell Oil Company. Let's start with the introduction first. Sebelum kita mengenal nama Shell Oil Company, kita diperkenalkan dengan Royal Dutch Shell yang mana ditubuhkan pada April 1907, sudah 115 tahun berlalu. Ia ditubuhkan di London dan ibu pejabat untuk pusat Shell ini adalah London, England. Shell ini bertempat di seluruh dunia dan pengasas bagi Shell ini adalah Hussein Befayed. Manakala pengurusi bagi Shell Royal Dutch adalah Charles O'Holliday. Shell Oil Company merupakan syarikat yang memfokuskan minyak dan juga gas yang mana bertempat di ibu pejabat di Belanda, yang mana diperbadankan di United Kingdom. Jika kita lihat, ia merupakan salah satu daripada 6 syarikat petroleum utama, minyak dan gas, dan syarikat ke-6 terbesar di dunia yang mana diukur pendapatan sejak 2016, dan ia juga antara yang terbesar di Eropah. Shell juga aktif dalam setiap bidang industri minyak dan gas. Antaranya adalah penerokaan dan pengeluaran, penapisan, pengangkutan, pengedaran dan pemasaran, petrokimia, penjanaan kuasa dan juga perdagangan. Ia juga mempunyai aktiviti tenaga yang mana boleh diperbaharui, termasuklah bahan api bayu dan juga angin dan hidrogen. Jika kita lihat, Shell mempunyai operasi ataupun bertapak lebih daripada 70 buah negara yang mana menghasilkan sekitar 3.7 juta tong setara minyak setiap hari dan mempunyai 44,000 stesen servis di seluruh dunia. Sehingga 31 2014, Shell mempunyai rizab terbukti sebanyak 13.7 bilion tong. Kita pergi ke next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amar Hamdi bin Sulaiman. My metric number is I19203979. Today, I will share to all of you about what is CSR. CSR is a corporate social responsibility, refers to practice and policies undertaken by a corporation intended to have a positive influence on the world. The corporation to pursue other pro-social objectives in addition to maximizing profits. With this statement, we can assume that the company is trying to give the positive impact to the community. The integral part of their brand image, believing that customers will be more likely to do business with brands that they perceive to be more ethical. The company that makes the CSR is more likely to have a positive feedback from the customer. There are a few examples of CSR. The first one is the green environment. The example is the company is trying to change from using the plastic to a paper. The second one is volunteerism among company employees. The company tells the employee to engage with the people in need. They will give the food and other necessities. The last one is donating to the charity. That's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Muhammad Samsuri, bernombor metrik I21105197. Ini saya akan membentangkan pelaksanaan aktiviti CSR sebelum dan selepas COVID-19. Pelaksanaan aktiviti CSR oleh Shell sebelum COVID-19 ialah sejak 3 tahun yang lalu, Shell Malaysia mengumumkan kempen CSR tahunan mereka. Untuk tahun itu dipanggil kempen Anda Beli Kami Derma pada tahun 2019.
Tiga badan organisasi bukan keuntungan yang dimaksudkan adalah Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, Food Aid Foundation dan juga Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Shell akan memberikan 1 sen untuk setiap liter bahan api yang dibeli, dan juga Shell akan memberikan 1 sen untuk setiap ringgit yang dibelanjakan di semua kedai Shell Select, iaitu tidak termasuk produk ePay, Touch and Go dan juga perkhidmatan dalam kedai. Pelaksanaan CSR yang dibuat oleh Shell selepas COVID adalah, yang pertama, menyokong penjagaan kesihatan, iaitu program kesedaran COVID-19 untuk komuniti dan juga sekolah, pendaftaran vaksin untuk komuniti, serta sokongan psikososial untuk petugas barisan hadapan dan juga keluarga. Selain itu, Shell juga menyumbangkan 2 unit humidifier dan juga monitor kepada pesakit, iaitu di Hospital Sibu. Yang kedua adalah menyokong akses pelajar kepada pendidikan. Pandemik ini telah menjejaskan komuniti secara amnya. Walaupun ada di antara kita yang dapat bertahan hidup, ramai yang akan terjejas mata pencarian mereka tanpa jaminan. Isi yang kedua adalah menyokong akses pelajar kepada pendidikan. Pandemik ini telah menjejaskan komuniti secara amnya. Walaupun ada yang di antara kita dapat bertahan untuk hidup, akan tetapi ramai yang akan terjejas mata pencarian mereka tanpa jaminan untuk makan 3 kali sehari. Menyedari perkara ini, 11 peruncit Shell di seluruh Sabah dan Sarawak mengambil inisiatif untuk menubuhkan sudut komuniti pelajar di stesen mereka. Sudut ini menyediakan pelajar dengan internet, pencetakan dan kemudahan berkaitan pendidikan lain yang membantu mereka dalam pengajian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Nazam bin Musa dan nombor komited saya adalah I211059192. Dan hari ini saya akan menerangkan apakah cabaran dan halangan yang dihadapi oleh syarikat Shell ketika melakukan CSR dan bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut. Saya mengambil contoh syarikat Shell melakukan aktif program CSR di negara Nigeria, iaitu di kawasan dataran Nigeria. Yang pertama adalah cabaran. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh syarikat Shell ketika melakukan program CSR adalah sering terjadinya rusuhan di sekitar program. Sebagai contohnya, sabotaj barang program dan juga sering berlakunya pergaduhan antara puak. Maka apabila sering terjadinya kejadian seperti ini akan menyukarkan syarikat Shell dalam melakukan program-program CSR untuk membangunkan masyarakat setempat. Seterusnya, syarikat Shell juga kurang mendapat sokongan daripada masyarakat. Ini kerana masyarakat setempat percaya bahawa syarikat Shell sering untuk mempengaruhi pemerintah mereka untuk mengikut cara Shell membangunkan masyarakat setempat. Dan ada juga setengah masyarakat percaya bahawa Shell menggunakan ketenteraan negara tersebut untuk menjaga fasiliti Shell tersebut. Maka apabila terjadinya kejadian sebegini, ini akan menyukarkan Shell untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat setempat dan turut akan mengakibatkan Shell sukar untuk melakukan program-program CSR dalam membangunkan masyarakat setempat di negara Nigeria. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh syarikat Shell dalam mengatasi masalah tersebut. Antara langkah-langkahnya adalah syarikat Shell akan melaksanakan program CA, iaitu Community Assistance. Di dalam program tersebut, syarikat Shell akan menyediakan bantuan beasiswa kepada pelajar Nigeria.
supaya pelajar-pelajar Nigeria akan mendapatkan pendidikan yang lebih berkualiti. Seterusnya, syarikat Shell juga akan memberikan kemudahan utiliti seperti air dan elektrik supaya kehidupan rakyat Nigeria akan menjadi lebih selesa. Akhir sekali, di dalam program tersebut, syarikat Shell akan memberikan kelengkapan fasiliti perubatan. Maka dengan kelengkapan fasiliti perubatan, kadar pesakit kronik di negara Nigeria akan menjadi lebih berkurang. Maka dengan program tersebut dapat meningkatkan sokongan daripada rakyat-rakyat Nigeria kepada syarikat Shell. Seterusnya, langkah-langkah yang diambil oleh syarikat Shell adalah pada tahun 2004, syarikat Shell telah melaksanakan program yang baru iaitu SDC, Suitable Community Development. Di dalam program tersebut, syarikat Shell lebih untuk mengutamakan meningkatkan kualiti penduduk di Nigeria. Dan program tersebut, syarikat Shell turut merangsang ekonomi di negara Nigeria. Sebagai contohnya, syarikat Shell memberikan dana-dana kepada negara Nigeria supaya ekonomi di negara Nigeria dapat ditingkatkan. Saya ada Amam Sakim bin Ruslan I19103835. Seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan recommendation and conclusion. Possible improvement on Shell CSR methodology adalah bagaimana Shell boleh menambah baik berkenaan dengan CSR mereka adalah dengan first, adjust the current perception of their essential stakeholders such as from the local community. So maksudnya macam mana local community diorang punya perception terhadap diorang punya stakeholder, terhadap Shell punya stakeholder. And then by including the stakeholder in the reporting process, thus rather than having an external company report on the SR effort, including the stakeholder in question. Maksudnya bila mana stakeholder ni turut serta dalam reporting process, dia akan menambah improve dia trustworthy to their stakeholder, maknanya menambah kepercayaan terhadap diorang punya stakeholder, maknanya para pemegang stakeholder dalam Shell company lah. And seterusnya, to acknowledge their more practice and compensate voluntarily that the one affected, iaitu dengan sebagaimana contoh Shell company perlu mengakui penyelewangan mereka dan beri papasan secara sukarela kepada mereka yang terjejah, yang mana firstly by admitting the wrongdoing as large corporation as Shell, maknanya diorang perlu mengakulah, kalau kata sekiranya mengakui kesalahan yang dilakukan sebagai sebuah syarikat Shell, dan memberi papasan ataupun secara sukarela kepada mereka-mereka yang terjejas. Dan untuk being more transparent company that conduct itself in the ethical manner, iaitu untuk menjadi sebuah syarikat yang lebih baik, syarikat yang lebih tulus dan berkeluar secara beretika. Ini adalah untuk supaya di hidup masa kini untuk memberi inspirasi kepada syarikat lain yang secara bertanggungjawab dalam sukarela, secara sosial dan dalam alam sekitar dan ekonomi untuk dalam jangka masa yang panjang. So apabila sebuah syarikat macam Shell ni dia menjadi transparent dalam dia orang punya ethical manner, ini akan menambah baik dan akan menambah kepercayaan dan akan memberikan dia orang punya CSR lebih baik di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.